Orang Melayu tahu bahawa orang Cina memang makan babi. Tapi tak perlulah pergi pentas dan argue macam tu. Sebab walaupun dia membawa sesuatu isu yang dianggap betul, tapi keputusan tu bukannya dibuat oleh kerajaan negeri Johor. So saya tak faham kenapa dia nak membawa isu ini di pentas negeri Johor. So pada pandangan saya, calon ini memang tidak mempunyai pengalaman berpolitik. Sebab di dalam arena politik ni tidak ada benda yang salah ataupun yang betul. Hai, kembali lagi dalam Lawyer Dylan Podcast. Sekarang kita dah episod yang ke-8. Tapi hari ni kita nak bincangkan satu topik yang kecil je lah, tak naklah besar-besar sangat hari ni. Tapi hangat. Which is kita nak tahu update terkini tentang pilihan raya yang akan terjadi di Johor. Betul tak? Betul. Jadi Hari ni, minggu ni memang istimewa sikit. Sebab I think setiap minggu pun berita-berita yang wujud ni, dia hangat lah dekat Johor ni pasal pilihan raya negeri di Johor. So tanpa lengah masa, sebenarnya episod kali ni memang kita nak sentuh lah lebih banyak kepada pilihan raya di Johor. Saya akan memberikan pandangan saya daripada aspek politik, daripada aspek pilihan raya dan juga parti-parti politik tertentu lah. Yang pertama sekali ni, pilihan raya negeri Johor ni, dia sebenarnya sangat penting pada pandangan saya kepada parti komponen Barisan Nasional. Sebab kenapa? Barisan Nasional ni yang asalnya terdiri daripada UMNO, MCA, MIC, sebenarnya kebanyakan pemimpin-pemimpin utama UMNO ni, MCA dan MIC sebenarnya wujud daripada Johor terlebih dahulu. Maksudnya dia merupakan salah satu kawasan yang paling kukuh kepada BN. Kalau kali ini pilihan raya negeri Johor ni, Barisan Nasional tidak dapat membentuk satu kerajaan negeri. Sememangnya dia akan memberikan satu impak yang memang agak besar lah kepada landscape politik, terutamanya pilihan raya besar parlimen yang seterusnya. Kenapa saya berkata macam tu? Hidayat tahu tak UMNO ni ditubuhkan oleh siapa? tak tahu. Kalau sejak daripada dulu ni, sebenarnya UMNO ni dia ditubuhkan oleh diasaskan lah, jangan kata ditubuhkan, asaskan dulu lah. Maksudnya orang yang membawa idea ni, Tun Jaafar. Tun Jaafar ni sebenarnya merupakan atuk kepada Hishamuddin, Datuk Seri Hishamuddin, yang kini juga merupakan salah seorang pemimpin UMNO lah di Johor. Dan kini Menteri Besar Johor, Yang Amat Bahagia On Hafiz, sebenarnya merupakan sepupu lah kepada Datuk Seri Hishamuddin juga. Jadi kita boleh lihat hubungan erat di antara pertalian darah, kerabat-kerabat atau pembesar daripada Johor ni dengan kerabat-kerabat di Raja Johor. Jadi kita tahu juga di mana Yang Amat Bahagia On Hafiz mengumumkan pembubaran kerajaan negeri Johor pada Jun 1, 2026. Dan ada berita mengatakanlah bahawa pembubaran ni adalah di bawah isyarat kerabat di Raja Johor lah. Tapi itu tak mengapa. Sememangnya 1 tahun ke atau kali ini pun tetap akan wujud pembubaran negeri Johor lah. Tapi kita masuk sekarang landscape politik di Johor sekarang. Kalau mengikut selepas hari penamaan calon kan, sebenarnya parti-parti komponen yang boleh membentuk kerajaan negeri di Johor ada 2 sahaja. Satu, Barisan Nasional yang mengumumkan Barisan Nasional akan menghantar wakil lah untuk bertanding di kesemua 56 kerusi di negeri Johor. Yang kedua, Pakatan Harapan. Pakatan Harapan juga mengumumkan bahawa PH lah akan menghantar calon lah bertanding di 56 kerusi. Tapi yang memberikan satu surprising lah, satu elemen kejutan adalah Perikatan Nasional. Perikatan Nasional tidak akan dapat membentuk satu kerajaan negeri di Johor. Kenapa? Sebab diorang tidak bertanding di kesemua 56 kerusi di Johor. Maksudnya bersatu
ini juga daripada berita lah. Sebenarnya Bersatu dengan PAS memang telah wujud satu mungkin pergolakan dalaman lah. Tapi pergolakan dalaman ni untuk pilihan raya Johor ni, diorang masih tetap membenarkan Bersatu untuk bertanding di bawah banting Perikatan Nasional. Jadi masa you pergi, kalau yang di Johor ni, pengundi Johor, kalau you pergi bertanding di Johor, you tetap boleh pangkal lah di kawasan-kawasan di mana parti Bersatu bertanding dengan logo Perikatan Nasional maupun PAS. Tapi di peringkat federal, sebelum hari penamaan calon, memang PAS telah mengatakan bahawa diorang tak nak bekerjasama dengan Bersatu lah. Tapi saya rasa secara skala kecil ni sebagai satu exception lah untuk pilihan raya Johor ni. Kedua-dua parti yang kira kuat lah di bahagian utara ni, diorang pun tidak dapat mengumpulkan tenaga-tenaga yang begitu banyak maupun mengeluarkan mengeluarkan calon-calon lah untuk bertanding di pilihan raya Johor lah, mewakili Perikatan Nasional. Jadi secara konklusinya atau secara kesimpulannya, Bersatu sebenarnya bertanding 13 kot kerusi. Kalau tak silap, PAS bertanding 14. So bergabung, kedua-duanya hanya sekadar ada 27 kerusi. Adalah parti-parti India yang baru, I think salah satunya dipanggil MIPP. Dia akan bertanding 5 kerusi atau 4 kerusi. Maksudnya parti ini dia akan bertembung dengan MIC lah. Ataupun parti calon-calon berbangsa India lah. Di kawasan yang mana majoriti berbangsa India. Jadi, kita kembali kepada landscape politik yang saya katakan tadi. Selain daripada PN, itu kuasa ketiga yang terbesar, kita juga nampak satu parti kancil yang tak ada apa-apa parti komponen, tapi tetap mengeluarkan 15 calon bertanding, iaitu Parti Bersama yang diambil alih lah. Sebelum ni ada komen-komen penonton bahawa Parti Bersatu ni bukannya ditubuhkan, yang mana saya amat bersetuju. So parti yang diambil alih ni dia telah menghantar keluar 15 calon lah. Dan 15 calon ni saya nampak dia punya statistik yang agak mengejutkan jugalah. Sebab kenapa? Kebanyakannya calon yang dihantar bertanding sebenarnya tidak pun bertembung dengan ahli-ahli wakil PKR yang bertanding di Johor. Selain satu, I think kawasan yang ditanding oleh Bersama ni, dia akan bertembung dengan wakil ahli Dun Johor PKR, Arthur Chong. So satu saja, yang semua tu adalah diwakili sama ada oleh DAP ataupun UMNO. So I rasa mungkin ini adalah salah satu strategi Bersama untuk menghantar calon-calon yang bertanding ni supaya diorang tidak bertembung sesama sendiri. Mana tahulah sebahagian besar daripada ahli-ahli atau member-member PKR ni untuk pilihan raya parlimen yang akan datang tu akan lompat kapal lah dan menyertai Bersama. So saya rasa strategi daripada Rafizi Ramli ni kira okey lah. Anyway, diorang sekarang pun diorang sendiri pun mengaku bahawa dia just testing water lah untuk pilihan raya Johor ini. Okay, selain itu, daripada Bersama, sebenarnya kita ada juga satu parti yang mempunyai satu kerusi di Puteri Wangsa oleh Parti Muda. Kalau mengikut sejarah ni, Parti Muda ni diasaskan. Ini diasaskan oleh YB Muar lah, Syed Saddiq. So, pada masa tu, I think 2022, Pakatan Harapan bersetuju memberikan satu kerusi DUN untuk Parti Muda ni bertanding lah, iaitu di Puteri Wangsa. Dan sebelum ni dimenangi oleh Amira lah, dan seterusnya menjadi YB. Dan beliau kini mengumumkan bahawa beliau tidak akan bertanding di DUN Puteri Wangsa. Dan seterusnya, Parti Muda telah pun mencalonkan, I think dia punya pembantu, Junid, Arfa Junid. I think salah seorang wakil calon Melayu lah di Puteri Wangsa lah. Tapi yang saya tidak pasti sama ada strategi Muda ni
dia ni sebenarnya kuat atau tidak. Maksud saya adalah Puteri Wangsa ni kebanyakan dia punya pengundi tu adalah berbangsa Cina. Sepatutnya kalau boleh ni, muda ni, dia adalah parti berbilang kaum. Sepatutnya menghantar seorang wakil Cina untuk bertanding lah. Tapi itu pandangan peribadi saya sahaja. Kita akan tahulah keputusan dia nanti. Okey. So, Perikatan Nasional memang tidak dapat membentuk kerajaan negeri Johor. Ini sebelum bertanding pun dah tahu dah. Yang paling banyak Perikatan Nasional hanya dapat bertanding, yang calon-calon yang dihantar keluar lah, hanyalah bertanding di 27 kerusi DUN yang dianggotai oleh PAS dengan Bersatu lah. Jadi apa yang berlaku adalah PAS tahu bahawa PAS mahupun Bersatu tidak akan dapat membentuk kerajaan negeri Johor, tetapi untuk kawasan yang tidak ditangini atau kawasan-kawasan yang tidak ada calon PN, PAS mengatakan member-member PAS tolong mengundi calon Melayu. Kalau calon Melayu ni, kalaulah contoh di kawasan yang tidak ada calon-calon bertanding daripada Bersatu dengan PAS ni, BN lah, Barisan Nasional lah. Tapi menjadi satu persoalan, adakah mesej yang disampaikan ketua-ketua parti pemimpin PAS ni, adakah dia juga merujuk kepada undi ni oleh parti-parti PAS boleh diberikan kepada parti-parti komponen Barisan Nasional seperti MCA ataupun MIC. Okay. Jadi mungkin kalau ada beberapa kemungkinan sebenarnya. Pertama, Barisan Nasional di Johor menang besar. Walaupun sekadar simple majority ke atau mengekalkan 40 kerusi ke ataupun kali ini menang super majority. Okay. Then Barisan Nasional akan membentuk satu kerajaan dengan exco-exco-nya yang terdiri daripada calon-calon daripada BN. Yang kedua, mungkin Perikatan Nasional berjaya mengait undi orang Melayu dan seterusnya mungkin menjadi ahli-ahli pembangkang yang paling tinggi lah di DUN Johor. Jadi PN mungkin dapat 15 dan sekiranya BN tidak mempunyai undi yang mencukupi, Barisan Nasional tidak mempunyai pilihan kecuali untuk membentuk satu kerajaan gabungan dengan PAS lah. Sebab Dato' Onn Hafiz telah pun mengatakan dengan jelas bahawa beliau tidak akan duduk semeja dengan DAP. Jadi kalau memang tak cukup kerusi ni, memang akan membentuk satu kerajaan dengan PN lah. Itu adalah kemungkinan kedua lah. Dan mungkin PN akan diberikan satu exco di badan DUN Johor lah nanti. Okey, pernah dengar tak berita pasal Felda? You tahu tak apa tu Felda? Felda kawasan lah, kawasan Felda tanah. Felda ni kawasan-kawasan petani lah, orang Melayu, yang mana dia diberi pengiktirafan tanah reserve dan kawasan-kawasan ni adalah ditanikan oleh orang-orang Melayu lah, terutamanya di kawasan-kawasan pedalaman lah. Walaupun Johor agak maju, tapi tetap mempunyai kawasan-kawasan Felda ni yang kebanyakannya merupakan dululah dipanggil pengundi fixed deposit kepada pemimpin-pemimpin BN lah. Jadi isu yang timbul ni, Menteri Besar Johor ni dilarang masuk kawasan Felda. I think ini di kawasan Ulu Bentong Keluang. Sebab kenapa kena halang? Dia nak masuk sana nak bagi geran tanah je. Dah lulus tapi dihalang. Felda ni dia adalah agensi persekutuan di bawah Kementerian Luar Bandar. I think ini di bawah Kementerian Datuk Seri Zahid lah. Tapi saya tak rasa Datuk Seri Zahid melarang Menteri Besar Johor ni daripada memasuki Felda. Tapi arahan tu mungkin datang daripada pusat. Mungkin datang daripada KSN ke, atas arahan pemimpin-pemimpin pusat ke. Sebab memang kelakar jugalah. Kenapa pula tak boleh masuk kawasan? Sebab ni nak bagi geran tanah sahaja kan.
Okay. Dan dia tidak melibatkan pemberian wang. Sebab kerana ni nak mohon, dia juga mengambil masa yang lama untuk dapat, bukannya bagi wang sahaja. Betul. Jadi ini saya tidak bersetujulah. Sepatutnya diberi masuk lah. Seterusnya, okey, saya nak kembali sikit kepada calon-calon untuk pilihan raya Johor. Khasnya untuk parti bersama ni. Pertama sekali, ada satu calon di Peling. Peling ni kini dimenangi oleh DAP, iaitu di bawah calon DAP Liu Ching Tung yang kini menjadi timbalan Menteri Kewangan. Dan salah satu calon yang dihantar bersama ni, iaitu Encik Bu lah. Dia sebenarnya di pentas Peling ni membawa isu penternakan babi di Selangor. Yang mana saya rasa tidak sepatutnya isu ni diungkitkan di Johor lah. Pertama sekali, ia bukannya satu isu Johor. Betul. Di Johor, kerajaan negeri Johor tetap membenarkan penternakan babi ni secara terkawal, dan bukannya di Selangor di mana penternakan babi dilarang. Jadi kalau you nak datang ke platform Johor ni, nak bertanding, sepatutnya di peringkat negeri ni you kena bawa lah isu-isu negeri. Anda boleh membawa isu-isu persekutuan, tapi kenalah yang berkaitan dengan Johor. Kalau tidak, orang semua wakil ni boleh je bawa isu-isu polis ke, air di Penang ke, Kedah ke Johor. Tapi pada pandangan saya memang tidak masuk akal lah. Yang ketiga ni adalah, saya rasa parti bersama ni mungkin dia punya waktu persediaan tu dia tidak cukup. Sebab kenapa saya cakap macam tu? Kalau you sekadar nak naik ke atas pentas dan memberikan satu speech, okay, you tak ada beza pun dengan petunjuk perasaan. Petunjuk perasaan maksudnya orang yang pergi protes dekat jalan raya bawa banner tu. You sekarang ni nak jadi wakil rakyat, terutamanya wakil rakyat di Dunan. Anda kenalah bawa visi, polisi, apakah master plan anda, apakah data yang ada. Bukannya, dan di Peling ni pun ada juga masyarakat-masyarakat Melayu. Sebagai seorang Cina, saya rasa isu babi terutamanya di Peninsula ni tidak harus dibawa ke atas pentas untuk dijadikan satu isu perkauman ataupun isu sosial untuk menang undi orang Cina. Orang Melayu tahu bahawa orang Cina memang makan babi. Tapi tak perlulah pergi pentas dan argue macam tu. Sebab walaupun dia membawa sesuatu isu yang dianggap betul, tapi keputusan tu bukannya dibuat oleh kerajaan negeri Johor. So saya tak faham kenapa dia nak membawa isu ini di pentas negeri Johor. So pada pandangan saya, calon ini memang tidak mempunyai pengalaman berpolitik. Sebab di dalam arena politik ni tidak ada benda yang salah ataupun yang betul. Di arena politik, anda hanya mempunyai satu kemahiran. Kalau anda betul-betul berniat nak membawa sesuatu, contoh untuk menjadi kerajaan, menjadi pegawai, anda kena mahir dengan skill-skill politik ni. Kita kalau nanti saya akan tunjukkan contoh-contoh pemimpin-pemimpin UMNO yang mahir bercakap. So ahli politik ni kena mahir bercakap, bukannya mahir membawa isu, tapi you boleh nampak dekat social media dia kena kecap. Jadi persoalan saya kepada calon ni, anda nak datang tunjuk perasaan ke, nak datang bertanding dan nak? Atau memang mengikut pandangan orang ramai, Parti Bersatu ni memang sekadar nak hantar wakil untuk menarik undi supaya Pakatan Harapan kalah. Kalau macam tu, you're not the third force seperti yang dikatakan oleh YB atau Rafizi atau Nik Nazmi lah. Because if you want to become a third voice, reformasi tu kena ada lah. Tapi bukannya membawa isu-isu yang tidak berkaitan macam ni. Yang kedua, ini calon bersama dekat Bukit Batu yang saya memang tidak bersetuju. Diorang menghantar seorang calon yang bangsa India yang
bernama Tamili. Dan beliau ni sebenarnya telah menamatkan kursus undang-undang beliau di UK. Dan beliau balik di Malaysia kini dijadikan calon. Tapi beliau tidak mendapat kelayakan untuk berpraktis sebagai peguam di Malaysia. Dan beliau mengatakan beliau merupakan seorang peguam. Jawapan saya adalah sangat senang. Anda bukannya seorang peguam, Anda masih lagi tengah belajar CLP, iaitu satu peperiksaan yang mana budak-budak jurusan undang-undang yang belajar di UK, kalau nak jadi lawyer balik, anda kena melalui ujian CLP dan lulus terlebih dahulu dan seterusnya menjalani latihan internship selama 9 bulan ataupun chambering dan kenalah dipanggil melalui satu perintah di Mahkamah Tinggi, barulah anda didaftarai sebagai seorang peguam bela dan peguam cara. So you're just a law student. Okay? Dan satu lagi, dalam dia punya website bersama ni mengatakan ni selepas lulus ijazah Tamili telah menduduki peperiksaan kelayakan guaman England and Wales Barrister Training Course. Jadi, kalau beliau telah pun menjadi peguam di UK, di UK ni memang boleh menjadi peguam dan seterusnya diiktiraf di Malaysia. Tapi perlu melalui 4 badan bar course. Badan INS Court. Jadi, yang belajar luar negara ni perlu melalui INS Court yang terdiri daripada Lincoln's Inns. I think ada lagi 3 lah yang kena pass dulu. Balik Malaysia, you boleh terus praktis sebagai seorang peguam. Jadi persoalan saya kepada calon ni, kalau anda ni seorang pelajar undang-undang, janganlah katakan anda seorang peguam sebab malulah. Seperti yang saya kata, I think landscape politik di Malaysia mahupun di peringkat negeri ataupun peringkat persekutuan ni, kalau anda belum lagi mempunyai kelayakan tersebut, janganlah menjadi calon. Atau kalau anda nak menjadi calon, bagi tahu saja, saya sebenarnya hanya mempunyai ijazah dan saya masih lagi belum diiktiraf sebagai seorang peguam bela dan peguam cara di Malaysia. Sebab satu hari nanti sebagai seorang calon ataupun pemimpin yang dipilih untuk nanti masuk ke DUN, tanggungjawab anda adalah untuk mengubah undang-undang. Kalau undang-undang pun anda gagal untuk mematuhi, bagaimanakah etika anda kemudian untuk menjadi seorang penggubah undang-undang dan seterusnya untuk fight mengikut platform atau atas dasar reformasi yang diperkenalkan oleh Parti Bersama. Jadi untuk saya agak kecewa jugalah dengan calon-calon last minute yang diletakkan oleh Parti Bersama ini. Dan besar kemungkinan mungkin Parti Bersama mempunyai satu pandangan bahawa memang sekadar nak memberikan peluang kepada kedua-dua calon ni untuk mendapat pengalaman. Tapi kalau untuk tidak kalah deposit tu, sudah kira satu kejayaan lah bagi kedua-dua calon ini. Okey, seterusnya isu yang agak hot juga daripada UMNO. Kenapa tu? Hidayat kenal tak? Siapakah Puat Zakasi ini? Tak pernah dengar pula sebelum ni. Okey, beliau merupakan satu veteran UMNO lah. Juga merupakan penyandang kepada kerusi Rengit. Rengit ni salah satu DUN di Johor lah. So beliau pun telah berusia 65 tahun. Dan pada pilihan raya Johor kali ini, beliau telah mengatakan hasratnya untuk tidak bertanding dan tidak meneruskanlah kerusi Rengit dia. Tapi ada satu isu yang wujud. Sebenarnya beliau nak mencadangkan anaknya 28 ke 29 tahun untuk menjadi calon di kerusi DUN Rengit ni. Tapi saya rasa UMNO Johor tidak mahu mencadangkan anaknya lah. Mungkin disebabkan usia yang masih muda lah. Betul. Bagi pandangan saya 28 tahun ni usianya memang masih muda. So berlakulah isu di mana Datuk Puat ni mengatakan dia akan keluar UMNO serta-merta dan akan memberikan komen-komen pedas lah terhadap UMNO. Dan setiap hari sebenarnya dekat Facebook dia tu memang membantah UMNO sahaja.
Beliau mengatakan On Hafiz ni dengan Hishamuddin sepupu dengan Pak Cik juga merupakan parti anak beranak. I rasa ini adalah satu tindakan yang tidak sopan lah kepada Datuk Puat ni. Sebab kenapa? Kalau Barisan Nasional menang nanti, adakah beliau akan terus mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang pedas macam ni terhadap Barisan Nasional? Sekadar anak dia saja yang tidak dapat keluar bertanding. Beliau juga kena fikirlah, anak dia kali ini tidak dapat keluar bertanding, tidak bermakna anak dia pada 5 tahun, 10 tahun kemudian, mungkin 38 tahun ke, mungkin 2 penggal kemudiannya, anaknya tidak berpeluang untuk keluar bertanding. Jadi janganlah merosakkan masa depan anak dia yang mempunyai cita-cita menjadi seorang ahli politik lah. Saya juga mencek, membuat semakan. Kalau mengikut Google ni, anak dia sebenarnya merupakan pelajaran jurusan I think daripada UC Malaya juga, dan pernah menjadi wakil pelajar, perwakilan pelajar, dan seterusnya I think ada menang 1 tahun. Tahun kedua tu tidak berjaya lah kot. Jadi memang ada potensi jugalah untuk menjadi ahli politik lah. Tapi untuk kenyataan Datuk Puat ni bahawa UMNO ni parti anak beranak ni, saya memang tidak bersetuju lah. Untuk sebuah parti yang kini melaksanakan proses reformasi daripada aspek calon-calon muda dengan tua, tidak boleh semua calon muda diletakkan. Dia perlu juga meletakkan calon yang mempunyai pengalaman ataupun veteran. Sebab calon muda you masukkan dia ke dalam pilihan raya pun menang, dia tetap perlu mendapatkan tunjuk ajar daripada orang-orang yang lebih berpengalaman dan sebagainya. Kira macam dia tak puas hati lah anak dia tak dapat masuk kan. Anak dia lah. Kalau anda dapati podcast ni adalah menarik, tolong like, subscribe dan share kepada kawan-kawan anda. Dan yang paling penting, tolong klik dekat channel saya, Lawyer Dylan. Terima kasih. Dia tak setuju. Okey, pernah dengar pasal ini, Hollywood Syed Saddiq? Tak. Hollywood. Apa kena mengena dengan Hollywood? Okey, ini pasal Tengku Mahkota Johor. Dia ada dalam satu interview tu mengatakan Syed Saddiq ni seorang Hollywood lah. Maksudnya setiap kali dia buat video dan semua tu, dia bukannya secara sinis lah. Mungkin mengatakan bahawa ahli parlimen ni dia lebih kepada membuat video untuk menunjukkan kepada orang ramai bagaimana dia begitu popular lah dan sebagainya lah. Tapi itu I rasa satu sindiran lah. Tapi untuk pengetahuan, walaupun Syed Saddiq ni dikatakan seorang Hollywood actor, pelakon Hollywood, tapi di Muar ni orang-orang yang saya pernah jumpa, sama ada secara pelajar ke atau sebagainya, orang-orang Muar memang menghormati YB Syed Saddiq. Walaupun beliau dikatakan seorang pelakon Hollywood, tapi beliau telah melakukan banyak dermaan, wang ke, I think pemberian makanan wuji seharian seperti beras semua tu, melalui dia punya duit yang dia buat Hollywood video ni lah. Dan juga dia mendapat tajaan lah daripada I think syarikat baju ke, tudung ke, dan sebagainya lah. Dan Syed Saddiq juga seringkali memberikan banyak laptop percuma kepada sama ada pelajar-pelajar ke atau dia punya rakyat-rakyat di kawasan dia lah, yang tidak mempunyai pendapatan mencukupi untuk mendapatkan laptop ini. Jadi kes Saddiq ni dia sebenarnya sangat sedih. Kenapa? Dulu sebelum dia mengasaskan Parti Muda ni, dia sebenarnya dia mengasaskan Parti Bersatu dengan Tan Sri Muhyiddin dan Tun Mahathir. I think ini 10 tahun lepas, masa dia masih muda lagi. Dan masa tu I rasa dia baru saja menghabiskan jurusan undang-undang dia, dan beliau telah mengikuti Tun Mahathir dan Tan Sri Muhyiddin dan membentuklah Bersatu. Dan beliau merupakan ketua pemuda armada, iaitu Youth Chief lah orang panggil, kepada Bersatu. Dan kes kini adalah beliau didakwa di mahkamah kerana kes penyelewengan 1 juta ringgit.
Sewaktu beliau menjadi Ketua Pemuda Bersatu yang pertama pada masa itu. Dan of course saya pernah baca fakta beliau bahawa beliau mengambil balik atau duit tu telah dibelanjakan adalah duit dia sendiri. Lepas tu dia mengambil balik lah atau di reimburse lah 1 juta tu daripada akaun I think Parti Bersatu. Dan sebenarnya duit tu diluluskan oleh bendahari I think youth chief bendahari Parti Bersatu. Dan kes dia tu telah berlangsung sehingga kini. Dan hari ini sahaja, hari ini atau semalam, sepatutnya kes beliau yang telah pun, kes beliau secara ringkas. Di Mahkamah Tinggi didapati bersalah. Kena penjara 7 tahun. Lepas tu kena denda sebab 2 kali. Lepas tu kena bayar lah. Tak tahu berapa ringgit tu, pampasan tu. Dan Mahkamah Tinggi mengatakan ini disebabkan beliau merupakan MP dan juga merupakan idola lah kepada golongan-golongan muda lah. Jadi hukuman 1 juta ni untuk penjara tu saya rasa memang sangat tinggi, sangat kira agak tinggi dan melampau lah. Dan seterusnya beliau telah merayu kepada Mahkamah Persekutuan dan kes beliau telah pun di reverse lah. Maksudnya Mahkamah Persekutuan mengatakan keputusan Mahkamah Tinggi ni kena diketepikan lah. Jadi Mahkamah Raya mengatakan Sadiq ni tak bersalah lah. Tapi Peguam Negara tetap merayu kepada Mahkamah Persekutuan. Dan sepatutnya semalam keputusan kes Syed Sadiq ni diumumkan. Tapi salah seorang hakim tu dia macam sudah jatuh sakit. Dan kes dia terpaksa ditunda ke 17 Julai kot. Lama lagi. So, pada pandangannya, you rasa apakah impact dia? Lagi susah lah sebenarnya kan. Sebab kalau dia kena masuk penjara, dia tak dapat lah. Itu dia masuk penjara. Yang kedua tu, yang paling penting ini, 1 juta tu. dia tak boleh berkempen Betul untuk lah. parti muda di Johor. Walaupun dia telah meletakkan jawatan, memberikan kepimpinan ni kepada Wali Amira, Presiden muda, disebabkan kes ni beliau memang tidak boleh dilihatlah terlampau dekat dengan muda. Jadi yang saya boleh lihat ni, muda ni tahun 2022 pengaruh dia memang kuat, terutamanya di Johor. Banyak orang-orang muda Johor, Sabah dia menyertai parti ni. Lepas pilihan raya 2022 tu dah tamat, parti muda mungkin menang 1 kerusi, 2 kerusi dan Syed Sadiq disabit bersalah. Banyak member-member muda memang telah meninggalkan muda dan menyertai parti-parti lain. So banyak jugalah yang kita boleh lihat yang cuba mengambil kesempatan dalam muda ni. Jadi muda ni yang tinggal ni saya rasa memang hardcore lah. Okay, seterusnya penyandang DUN layang-layang keluar UMNO dan menyertai Bersatu. Okay, ini adalah veteran ahli UMNO lah, di mana beliau merupakan ahli DUN untuk layang-layang dalam tempoh 2013 sampai 2018. Seterusnya 2018 sampai 2022 ni DUN layang-layang diberikan kepada Yang Amat Bahagia Dato' On Hafiz. Beliau bertanding, menang dan seterusnya dijadikan exco sukan bagi Johor. Dan kemudiannya 2022 Yang Amat Bahagia Dato' On Hafiz telah beralih ke Macak, satu DUN yang lebih selamat lah. Beliau telah dijadikan Menteri Besar kan. Jadi banyak kerja kena buat. Tak bolehlah selalu turun ke kawasan untuk bertemu dengan rakyat dan sebagainya lah. Jadi ini penyandang DUN layang-layang ni, dia bertanding semula di layang-layang daripada 2022 sehingga 2026. Rasanya dia keluar UMNO ni sebab kerusi dia, beliau pertama sekali tidak dicalonkan semula lah untuk bertanding. Dan I think On Hafiz punya memberikan peluang kepada orang-orang muda untuk bertanding lah di Johor. Dan kemudian nanti saya akan tunjukkan lah calon-calon muda tu. Jadi beliau telah mengumumkan bahawa beliau akan bertanding di
di DUN layang-layang untuk pilihan raya Johor kali ini, dan besar kemungkinan calon-calon BN di DUN layang-layang ni akan menghadapi satu cabaran yang besar lah. Beliau ni 10 tahun dekat layang-layang, mesti ada member-member dia dan penyokong-penyokong tempatan yang menyokong dia. Betul. Dan DUN layang-layang ni mempunyai lebih kurang 60% pengundi Melayu. Oh, ramai juga. Kecuali kalau you nak kata undi, dia kalau kes macam ni biasanya dia akan bawa separuh daripada undi UMNO kepada PN. Kalau undi PN dengan PAS dia teguh, bersatu padu, mungkin dia dapat 40% punya undi Melayu, dan terpulanglah kepada peratus pengundi yang keluar mengundi itu. Dia besar kemungkinan boleh menang DUN layang-layang juga. Ini untuk yang penyandang lah. Okey, ada satu berita pasal yang ini beberapa minggu lepas lah, bahawa Dato' Onn Hafiz mengatakan beliau tidak akan duduk semeja dengan DAP. Sebab? Okey, pertama sekali saya rasa memang ini bukan isu rasis, tapi dia lebih kepada isu dasar dan polisi. Di Johor ni sejak 2022, walaupun Yang Amat Bahagia Dato' Onn Hafiz dia telah pun menjadi Menteri Besar, setiap DUN walaupun you pembangkang tetap diberikan peruntukan. Nah, ini disokong oleh kenyataan yang dikeluarkan oleh Yang Amat Bahagia YB Marina di Skudai. Walaupun beliau tidak dicadangkan untuk bertanding di Skudai, tapi diminta bertanding di Tirang, yang mana beliau telah pun tolak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah I think ada juga ini tak tahu sesuai cakap atau tidak. Mungkin macam mana kata? Mungkin juga ada satu pandangan daripada kerabat diraja lah bahawa Johor ni seboleh-bolehnya ditakbil oleh Barisan Nasional lah. Sebab sejak daripada dulu lagi, Johor hubungan pembesar, maksudnya orang-orang yang dilantik, exco semua ni, dengan kerabat diraja Johor, hubungan memang sangat teguh dan kuat. So, I rasa kerabat diraja ni, terutamanya TMJ lah, mungkin mahu satu badan kerajaan yang lebih dekat lah dengan kerabat diraja ni. Okay. Lepas tu kita lihat kepada beberapa benda. Yang pertama, sejak daripada sebelum penamaan calon, propaganda yang wujudlah di media-media sosial semua ni. Yang pertama adalah DAP mengatakan Barisan Nasional adalah racist. Sebabnya? Sebab tak nak bekerjasama dengan DAP. Tapi saya rasa satu respon yang agak baik daripada Menteri Besar mengatakan bahawa macam mana nak rasis, parti DAP ni bukannya satu kaum, ini parti lah. Kan, lepas tu dalam ni punya parti pun ada berbilang kaum. Jadi saya rasa propaganda yang pertama oleh Pakatan Harapan lah pun gagal juga lah. Sebab dekat peringkat federal, Pakatan Harapan dia ambil semua. MIC dengan MCA tak ada. Jadi dia tak boleh lah kata dekat peringkat negeri orang rasis, tapi peringkat persekutuan you tak rasis. Yang kedua adalah dia mengatakan Perikatan Nasional akan bekerjasama dengan BN, dan seterusnya PAS akan mentadbir kerajaan negeri Johor. Tapi kita tengok balik semua data-data tadi, BN ni 27 kerusi saja. Yang bertanding ni mungkin dengan UMNO dan sebagainya. Tak mungkin lah BN akan menang 27 kerusi. Kalau menang 27 kerusi ni, orang kata you pergi peperiksaan, you dapat 100 markah tau. Biasanya betul, you nak ambil peperiksaan yang begitu susah ni, you dapat 80 pun dah kira A kan. Jadi di Johor ni nak bentuk kerajaan, you kena ada 29 kursi minimum. Jadi memang confirm sebelum bertanding pun PN dah out of the picture untuk jadi kerajaan negeri. Tapi I rasa mengikut berita lah, PAS mengatakan kalau di kawasan di mana PN tidak bertanding, tolong undi calon lain.
Jangan undi calon PH. Oh. Mengapa? Mungkin selepas menang nanti uh, parti-parti PN ni mungkin akan diberikanlah sedikit peruntukan untuk dia orang menjalankan aktiviti, ataupun mungkin ada sesetengah tokoh yang dilantik menjadi ahli-ahli GRC lah, atau ahli-ahli syarikat negeri lah. Itu pandangan saya. Dan seterusnya, propaganda ketiga. Dia mengatakan kalaulah you tak undi calon PH, calon Cina lah, MCA tu yang kalah tu, dia orang akan dilantik ADUN dan seterusnya dilantik EXCO. Ini pun kenyataan yang salah. Sebab di dalam perlembagaan negeri Johor, memang memperuntukkan bahawa kerajaan DUN boleh melantik ahli atau YB secara lantikan. Tapi YB lantikan tidak boleh dijadikan EXCO kerajaan negeri Johor. Kalau you nak jadi EXCO, you kena menang melalui pilihan raya. So kenyataan ni pun I rasa ada sikit tidak fair lah daripada parti ini, daripada DAP lah. Okey, tadi saya mengatakan bagaimana kita nak melihat pemimpin politik yang memang berpengalaman dan pandai berpolitik. Saya memang kena bagi Tok Mat A+. Tok Mat ni adalah bekas Menteri Besar di Negeri Sembilan. Seterusnya beliau dilantik melalui pilihan raya UMNO menjadi timbalan Presiden UMNO, timbalan Presiden UMNO. Seterusnya melalui beliau telah ada 3 kali hat-trick. Maksudnya melalui pimpinan beliau, UMNO telah menang besar untuk 3 pilihan raya kecil. Dan seterusnya beliau kembali menyandang dia punya kerusi timbalan presiden. Masa tu Datuk Seri Zahid diminta bercuti lah disebabkan ada kes Yayasan Akabuni tu. Tapi ni berkaitan dengan Ngakong ni, Kementerian Perumahan KPKT ni, yang mengatakan beliau akan meletak jawatan sekiranya Datuk Seri Najib dia dibebaskan daripada penjara. Sebabnya? Datuk Seri Najib kan bukan ditangkap, dia dipenjarakan sebab isu 1MDB kan. Dan sekarang kalau mengikut kes Datuk Seri Najib ni, beliau telah diampunkan melalui satu pardon ward lah, di mana hukuman penjara beliau dikurangkan dan dia punya bayaran saman pun dikurangkan. I think 210 juta dengan penjara 7 tahun kon. So kalau mengikut statistik tu, Datuk Seri Najib hanya dapat dilepaskan daripada penjara selepas pilihan raya besar parlimen yang seterusnya. Tapi beliau mengatakan kalaulah Datuk Seri Najib dilepaskan lebih awal, dia nak letak jawatan. Tok Mat balas je dengan senang. Tak apalah, kalau you nak letak jawatan tu, you letak sajalah. Memang pun kita nak you letak jawatan. Sebab I rasa tak betul juga Kok Min dia cakap macam ni. You sekarang dekat peringkat federal ni, you duduk satu kerusi dengan parti-parti yang lain seperti UMNO. Tapi masa you balik negeri, you pergi hantam UMNO. Masa pilihan raya kecil, you pergi AMDAP. Maksudnya AMDAP tu UMNO dengan DAP. So saya rasa pemimpin-pemimpin macam ni, dia ada, kita panggil hipokrit sikit. Sebab tu kenapa orang Melayu memang tak suka sama dia. Kalau boleh, sebagai seorang menteri, you kena bawa lah you punya track record. Bukannya membawa peruntukan dan mengumumkan masa pilihan raya. Dan ini orang nampak memang akan marah. Betul. Sebab benda yang sama 10 tahun yang lepas, parti DAP membuat benda yang sama. Dia pergi marah pemimpin-pemimpin BN dengan UMNO atau sebagainya yang mengumumkan pemberian peruntukan semasa pilihan raya. Tapi sekarang dia orang buat benda yang sama. So saya nak fair sikit. 10 tahun yang lepas, apakah yang telah rakyat undi? Rakyat undi untuk satu reformasi kepada sistem kerajaan. Maksudnya dekat pilihan raya, pengaksesan kepada social media atau akhbar, TV, you kena bagi adil kepada yang
wakil daripada kerajaan ataupun pembangkang. Maksudnya, janganlah semua news media ni you pergi laporkan parti-parti DAP, Pakatan Harapan dan tidak melaporkan apa. Tapi I rasa sebab sekarang parti unity kan, so kedua-dua pihak adalah. Tapi kalau you lihat parti bersatu muda dengan PN, berita semua ni tak laporkan banyak pasal dia orang dekat Johor. You perasan tak? Inilah yang dikatakan pengaksesan social media atau pengaksesan informasi yang tidak adil kepada semua parti. Yang mana dia orang Pakatan Rakyat ke Pakatan Harapan, selama ini sebelum jadi kerajaan, dia orang minta benda ini dilaksanakan. Tapi sehingga hari ini, tak nampak pun benda ini dilaksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, isu Datuk Seri Najib ni, I rasa memang sudahlah. Sebab yang masukkan Datuk Seri Najib ke dalam penjara adalah Pakatan Harapan. Sebab beliau didakwa masa tu. Lepas tu masuk penjara, dibagi pengampunan adalah kerajaan di bawah dasar Pakatan Harapan. Sekarang kata tak boleh dilepaskan, tetap Pakatan Harapan. Jadi apakah pendirian Pakatan Harapan? Saya rasa kalau tak ada pendirian tu, jangan dibawa masuk ke pilihan raya negeri Johor ni untuk dijadikan satu manifesto politik. Dan saya amat bersetuju dengan kenyataan Tok Mat. Kalau nak letak jawatan tu, tolonglah letak jawatan. Sebab saya rasa parti DAP ni dia sangat pandai main propaganda. Tahun lepas, pilihan raya Sabah ni, dia orang kalah semua kerusi di Sabah. 8-0. Sebab tu semua orang Cina cakap, you makan telur 8 biji. Lepas tu, dia orang mengatakan, dalam tempoh 6 bulan, kalau kita tidak dapat melaksanakan atau menunaikan janji kita, kita akan keluar daripada kerajaan. Maksudnya tahun lepas punya September sampai tahun ini punya bulan Mac. Sepatutnya parti DAP, menteri-menteri ni, dia letak jawatan. Tapi dia tunda ke bulan September. You tengoklah nanti bulan September apa dia kata. Kita sekarang kena fokus pilihan raya dekat Melaka. Kita sekarang kena fokus pilihan raya dekat Negeri Sembilan. Dia akan tunda lagi. Pada time you tunda pergi tahun depan, dah pilihan raya parlimen dah. Mungkin tinggal 1-2 bulan dia akan letak jawatan. So, pandangan saya adalah, saya rasa kata-kata, ini adalah taktik-taktik ni, orang boleh nampak sebenarnya parti DAP memang tidak mempunyai keikhlasan untuk mengundurkan diri daripada kerajaan. Dan ini sekadar cakap saja. Okey, seterusnya di Johor, MCA versus DAP ni. Kita boleh lihat sebenarnya MCA telah menghantar beberapa calon muda jugalah. Penyandang yang menang sebenarnya dua orang muda daripada MCA, iaitu Asun, Lee Ting Han, I think YB Tan Chong, YB Tan Eng Meng. Dan seterusnya kali ini, kena lihatlah beberapa calon muda yang diletakkan seperti Si Ang Yap di Jementa, Teo Chia Ling di Puteri Wangsa, kawasan China. Mana lagi? Nicole Ki di kawasan Skudai, yang mana YB Marina yang akan bertanding. Kiki Tai di kawasan Senai, Chan San San di kawasan Johor Jaya, dan yang lain-lain ni adalah muka baru jugalah. So, saya rasa Barisan Nasional lah untuk MCA ni sekurang-kurangnya 6 kerusi, 6 sampai 7 kerusi. Yang kira prestasi agak bagus sudah lah, kalau boleh menang. Kadar keluar mengundi di Johor ni di 2022 lah. Daripada 2.5 juta pengundi di Johor berdaftar lah. Yang keluar mengundi 2022 adalah 54.92%. Jadi kalau kadar pengundi yang keluar mengundi ni, dia kekal kepada 50 lebih peratus, dia memang akan lebih memihak kepada Barisan Nasional. Sebab kenapa? Setiap kali berlaku pertukaran kerajaan, ianya disebabkan kadar keluar mengundi yang lebih tinggi. So, orang-orang yang bekerja di luar negara ni, dia sudi membeli tiket penerbangan untuk balik dan mengundi. Dan hasrat dia orang adalah untuk tukar kerajaan. Tapi sekarang kerajaan dah tukar. That's why di 2002, kita boleh nampak kadar pengundi telah pun berkurang.
Jadi kali ini kita lihatlah, kalau secara statistik nanti wujud 56 ke, tapi 2.5% lebih kurang 2.6 juta ni jumlah pengundi. 2026 rasanya akan meningkat kepada 3 juta lebih. Sebab undi 18. Maksudnya dulu 4 tahun lepas orang yang berusia 14 tahun, tahun ni dia Dah boleh 18. mengundi. Dah cukup umur lah kiranya. Okey, ini adalah pasal JCOM. JCOM ni saya nak komen sikit adalah pasal JCOM ni, you tahu apa fungsi dia? Tak tahu. Dia adalah macam dulu dekat dalam Barisan Nasional, satu agensi kerajaan yang bertanggungjawab untuk mengumumkan polisi kerajaan. Tapi kini digunakan sebagai satu alat kerajaan untuk melawan parti-parti pembangkang. Sepatutnya dia untuk menjelaskan ini dasar kerajaan, hospital akan dibina sini dan sana. Tapi kini lebih kepada satu agensi untuk melawan kenyataan-kenyataan pembangkang. Saya rasa ini tidak patut. Tapi saya tak nak komen banyak pasal JCOM ni sebab dia pun orang baru dan dia pun telah di-shoot lah oleh menteri lah, bahawa jangan menggunakan perkataan-perkataan yang melampau. Sebab you wakil kerajaan, you bukan wakil parti. Dia mengatakan satu perkataan tu yang pengkritik kerajaan ni, khususnya daripada I think parti MCA kot, dia marah Cina sesak kan. So dia pun telah di warning lah bahawa jangan menggunakan perkataan-perkataan yang tidak baik lah. Okey, ini overall secara lebih adil. Pakatan Harapan memang meletakkan juga banyak calon-calon muda. Saya nak fair juga. Dan Barisan Nasional pun ada yang muda, ada yang berpengalaman. Tapi secara keseluruhannya, saya nak komen adalah calon-calon yang diletakkan Barisan Nasional, walaupun muda, tapi mereka mempunyai pengalaman berkhidmat di Majlis Bandaraya Raya, Local Council. Dan itu adalah salah satu added advantage. Yang Pakatan Harapan ni adalah last minute candidate lah, kebanyakan. Ada yang berusia 30 tahun yang tak pernah nampak pun muka, tapi tiba-tiba wujud. Lepas tu diorang suka letak muka gadis cantik juga, yang merupakan salah satu strategi yang sangat baik. Sebab orang-orang yang tidak boleh berkhidmat ni, diorang akan tukar je lepas 5 tahun. Itulah strategi Pakatan Harapan. Okey, seterusnya yang terakhir ni pasal berita palsu. Berita palsu ni di mana calon-calon DAP ni telah di AI kan lah dan berpakaian tudung. Lepas tu dalam China ni sila balik undi saya lah, dan dijadikan satu isu oleh parti DAP mengatakan bahawa tidak patutlah calon-calon Cina di AI kan dan pakai tudung. Lepas tu you minta dia orang pengundi yang balik undi orang ni, maksudnya you undi Melayu. I think dekat politik ni kita boleh mempunyai perbezaan ideologi, tapi pandangan saya selama ni memang konsisten. You kena keluarkan you punya kenyataan berdasarkan data, bukti, polisi, dan yang paling penting adalah you punya track record. So kepada yang keluar bertanding, yang mengundi, saya harap melalui saya punya sharing hari ini, kalaulah anda akan keluar mengundi nanti, anda buatlah keputusan yang paling tepat, yang paling baik untuk kerajaan negeri Johor. Kita jumpa lagi lah di episod akan datang. Kalau anda dapati podcast ni adalah menarik, tolong like, subscribe dan share kepada kawan-kawan anda. Dan yang paling penting, tolong klik dekat channel saya, Lawyer Dylan. Terima kasih.